Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Dijah Riansyah dari kumpulan 18 subjek penghayatan etika dan peradaban Seksyen 13 bagi semester 1 akan membentangkan bahagian pengenalan esei kumpulan kami yang bertajuk Jelaskan Ciri-ciri Masyarakat Majmuk yang terbentuk di Tanah Melayu era kolonialisme Inggeris. Pengenalan. Masyarakat majmuk merujuk kepada suatu masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik di tanah Melayu setelah pihak penjajah membawa masuk ramai pendatang daripada negara China dan India untuk kepentingan ekonomi. Kemasukan buruh asing dari negara China dan India telah menguntungkan pihak penjajah kerana telah mengeksploitasi sumber bahan mentah dan sumber daya kerja. Oleh itu, sejarah perluasan kuasa British di tanah Melayu ni telah berkait rapat dengan kolonialisme. Kolonialisme bermaksud dasar atau amalan oleh sesebuah negara dalam meluaskan penguasaannya ke atas negara lain. Manakala dasar kolonialisme British di Malaysia ialah suatu dasar yang telah mengeksploitasi rakyat dan sumber ekonomi untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Sebelum campur tangan pihak Inggeris ataupun pihak penjajah di negeri-negeri Melayu pada tahun 1874, negeri-negeri Melayu ini telah diperintah sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Raja dan Sultan telah menduduki hierarki tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di negeri masing-masing. Akhir sekali, kedudukan pihak Inggeris ataupun pihak penjajah ini di tanah Melayu telah menyebabkan wujudnya rasa tidak puas hati rakyat di tanah Melayu. Hal ini demikian kerana rakyat di tanah Melayu telah menyedari setelah kedatangan pihak Inggeris ke tanah Melayu, ianya telah menyebabkan berlakunya campur tangan dalam kesemua al-ehwal pentadbiran di tanah Melayu, terutama dari segi politik, ekonomi dan sosial. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk membentangkan bahagian pengenalan. Seterusnya, pembentangan ini akan disambung oleh pembentang seterusnya yang akan membentangkan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk dari aspek politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irni dan seterusnya saya akan membincangkan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk yang terbentuk di tanah Melayu pada era kolonialisme Inggeris dari segi politik. Okey, pertama, kehadiran kuasa Inggeris ataupun lebih dikenali sebagai British. Pada awalnya, British datang ke tanah Melayu bukan bertujuan untuk meluaskan kuasanya, akan tetapi British datang ke tanah Melayu lebih kepada untuk memenuhi keperluan ekonomi sahaja. Walaupun begitu, atas kepentingan ekonomi pihak British, mereka yang pada mulanya tidak mengamalkan dasar campur tangan, akhirnya mengubah haluan kepada dasar campur tangan dalam hal ehwal politik dan pentadbiran dalam masyarakat tempatan di tanah Melayu. Sebelum kedatangan kuasa Inggeris ke tanah Melayu, masyarakat tempatan mempunyai satu sistem pentadbiran yang sangat strategik dan tersusun dari segi politik, iaitu di mana masyarakat tempatan memiliki satu sistem pemerintahan yang dikenali sebagai sistem beraja dan sistem pembesar. Sistem beraja adalah satu sistem pemerintahan yang telah digubal berasaskan corak feudal, di mana seorang raja adalah menjadi ketua negara dan raja juga menduduki peringkat yang tertinggi dalam hierarki sosial dalam sebuah organisasi dan kerajaan. Raja adalah merupakan satu simbol keagungan dan kewibawaan sebagai seorang pemerintah tunggal dalam pemerintahan yang berkuasa mutlak. Oleh itu, segala perintah raja tidak boleh dipertikaikan dan wajib dipatuhi. Semenjak tanah Melayu berada di bawah pemerintahan kuasa kolonialisme Inggeris,
Berlaku perubahan dari sistem pentadbiran yang telah mencetus perasaan tidak puas hati dalam golongan rakyat, terutamanya golongan pembesar. Hal ini disebabkan oleh pihak British telah memperkenalkan satu sistem baharu di Tanah Melayu, iaitu sistem residen, di mana residen terdiri daripada pegawai-pegawai British yang telah dilantik untuk menjadi penasihat kepada Sultan, dan seorang residen adalah bertanggungjawab dalam semua urusan pentadbiran di Tanah Melayu, termasuklah pungutan cukai. Oleh itu, pembesar kehilangan hak untuk memungut cukai, dan dalam masa yang sama, pembesar juga kehilangan sumber pendapatan. Seterusnya masuk kepada perubahan institusi politik yang berlaku pada era kolonialisme Inggeris di Tanah Melayu adalah dapat dilihat dalam 3 bentuk penubuhan, iaitu yang pertama, penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri yang bertujuan untuk menemukan pegawai British dan pembesar Melayu untuk membincangkan tentang kepentingan masyarakat Melayu. Dan yang kedua adalah dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu yang disebabkan oleh kelemahan sistem residen itu sendiri, dan yang ketiga adalah cadangan penubuhan persekutuan yang selaras dengan dasar kerajaan British yang ada di London. Pada akhirnya, kesan daripada cadangan penubuhan persekutuan telah pun membawa kepada kejayaan dari segi politik, pentadbiran dan pemerintahan di Tanah Melayu. Oleh itu, sekian saja daripada saya, dan saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk dia membincangkan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk yang seterusnya dari segi sosial. Dari segi ekonomi, 3 kaum ini telah dibezakan mengikut kegiatan ekonomi, yang mana kaum Melayu dikhususkan untuk menjalankan aktiviti pertanian, manakala kaum Cina pula menjalankan aktiviti perlombongan. Kaum Cina menjalankan aktiviti perlombongan dengan mengikut sistem barat, yang mana pam rantai telah diperkenalkan untuk mengeringkan kawasan Lombong. Kaum India pula menjalankan aktiviti perladangan getah. Hal ini ekoran harga kopi yang jatuh menggantikan harga getah yang melambung tinggi. Itu saja dari saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya yang akan membentang dari segi sosial. Selain itu, ciri-ciri pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu pada zaman pemerintahan kolonialisme Inggris dapat dilihat dari segi sosial. Sistem pendidikan zaman penjajah lebih bersifat terpisah apabila setiap kaum menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sukatan pelajaran dan kurikulum juga tidak seragam. Selain itu, sistem pendidikan aliran Inggris hanya dihaskan kepada golongan bangsawan sebagai saluran untuk menggalakkan mereka menceburkan diri ke dalam perkhidmatan awam selepas menamatkan pengajian. British telah mengasingkan penubuhan sekolah mengikut kawasan penempatan kaum masing-masing. Sekolah Inggris tertumpu di kawasan bandar, sekolah Melayu tertumpu di kawasan luar bandar, sekolah Cina di kawasan bandar pelabuhan dan perlombongan, manakala sekolah aliran Tambil pula di kawasan ladang getah. Sistem pembelajaran di Tanah Melayu hanya untuk 4 tahun. Pada 3 tahun pertama, kanak-kanak diajar membuat kira-kira yang mudah. Pada tahun akhir, mereka diajar mengukur dan mengikat dan sebagainya. Selain itu, penubuhan sekolah-sekolah Cina telah memberi tanda bahawa bermulanya keinginan orang Cina untuk bermastautin secara tetap
walaupun sebelum itu Tanah Melayu hanya dianggap sebagai penempatan sementara. Akhir sekali, pendidikan Tamil diusahakan oleh orang perseorangan dan badan-badan sukarela, terutama Badan Mubalik Kristian. Selepas penubuhan Penang Free School di Pulau Pinang, satu ketetapan diambil untuk membuka sebuah sekolah Tamil sebagai sekolah cawangan. Pada akhirnya, sistem pendidikan bagi Melayu, Cina dan India ini semakin menunjukkan perubahan serta perkembangan. Secara kesimpulannya, sebelum campur tangan pihak Inggeris ataupun pihak penjajah, sistem pentadbiran Melayu tradisional telah membuktikan satu sistem pentadbiran yang sistematik dan sangat teratur. Tetapi, setelah kemasukan dan campur tangan pihak Inggeris, pentadbiran masyarakat Tanah Melayu telah mengalami perubahan yang sangat drastik di mana kesan daripada campur tangan pihak Inggeris ini telah menyebabkan terhakisnya kuasa raja dan pembesar-pembesar Melayu. Dengan ini, campur tangan pihak Inggeris ataupun pihak penjajah secara langsung di negeri-negeri Melayu telah menyebabkan sistem dari segi politik, ekonomi dan sosial tempatan telah berubah. Tujuan pihak Inggeris ingin mendapatkan Tanah Melayu adalah tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menguasai sumber ekonomi. Oleh itu dapat kita lihat wujudlah rasa tidak puas hati daripada penduduk tempatan setelah campur tangan pihak Inggeris di Tanah Melayu, di mana golongan parah pemerintah yang telah kehilangan kepentingan dan hak yang sepatutnya mereka miliki di Tanah Melayu. Akhir sekali yang dapat kita simpulkan ialah ciri-ciri pembentukan masyarakat majmuk telah dapat kita ketahui dan telah dapat kita lihat melalui 3 ciri tersebut. Oleh itu, masyarakat majmuk yang telah wujud dan terbina pada zaman kolonialisme Inggeris ini haruslah dan hendaklah dikekalkan kerana ianya telah memberi satu keunikan dan kelebihan di dalam sesebuah negara, khususnya negara Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada kami kumpulan 18. Semoga apa yang kami bentangkan ini dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang lebih dalam dan meluas kepada para pendengar dan para penonton, iaitu berkaitan ciri-ciri masyarakat majmuk yang terbentuk di Tanah Melayu era kolonialisme Inggeris. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.